Antara kelemahan utama Pakatan Harapan PH adalah kurang masuk ke desa, terutamanya melibatkan orang Melayu dalam memberi penjelasan berhubung pelbagai isu kepada rakyat. Itu teguran pengurusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di Kongres Nasional Keadilan ke-16 di Shah Alam. Laporan penuhnya ada bersama wartawan di lokasi, Ridauddin Daud. Ridauddin, mungkin boleh teruskan dengan butirannya? Supaya kerajaan mengambil jangan menanaktirikan anak. Baik, terima kasih rakan setugas di Bukit Jalil. Ya, itulah apa yang dikatakan oleh pengurusi Pakatan Harapan ataupun Presiden Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Sebenarnya banyak isu yang disentuh oleh beliau, antaranya terutamanya melibatkan Pakatan Harapan. Sudah pasti itu antara yang dikatakan oleh beliau apabila beliau mengajak supaya Pakatan Harapan selepas ini lebih menerobos ataupun masuk ke desa untuk memberikan penjelasan kepada rakyat, terutamanya berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan negara dan juga rakyat. Itu antaranya yang dikatakan. Malah beliau juga sempat juga, biasalah kalau melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak lain tidak bukan pasti beliau akan menyentuh isu-isu negara, isu-isu melibatkan rakyat, isu melibatkan parti dan sebagainya, hala tuju parti dan sebagainya. Itulah antara apa yang diusulkan ataupun yang diucapkan sebentar tadi. Itu apa yang diucapkan. Sebentar lagi saya sebenarnya ada membawa seorang tetamu pada saya, mungkin saya akan serahkan kepada beliau untuk bercerita lebih lanjut tentang ucapan dasar Presiden. Namun saya boleh kongsikan apa yang berlaku di sini sebenarnya selepas beberapa tahun di dana pandemik PKP dan sebagainya. Akhirnya ada Kongres Keadilan ke-16. Nampaknya sambutan memang sangat meriah. Saya boleh katakan ribuan sudah pun hadir di sini sejak di awal pagi. Dan sebenarnya kalau di belakang saya sebenarnya sedang pun berlangsung perbahasan melibatkan pembahas daripada cabang-cabang. Kalau diikutkan jadual apa yang diberikan kepada saya, ada lebih kurang 17 pembahas pada hari ini. Akan berhenti seketika pada waktu rehat makan tengah hari dan kemudian akan sambung pada jam 2 petang dan ke atas sehinggalah pada 4.30 petang pada hari ini. Dari segi SOP saya boleh katakan memang diikut dengan sangat baik. Boleh dikatakan hampir setiap masa pengacara majlis akan memberitahu ahli dan juga anggota keadilan supaya sentiasa memakai pelitup muka. Anggota rela juga saya lihat berada di sini untuk memantau keadaan, untuk memastikan siapa yang tidak memakai pelitup muka akan ditegur terus supaya terus memakai pelitup muka. Secara keseluruhannya boleh nampak mood dia memang nampak agak baik, semangat juga nampak agak baik juga kalau ketika Presiden berucap juga tukar gemuruh berulang kali diberikan kepada Presiden dan sebagainya. Itu apa yang berlaku pada hari ini. Sudah pasti pembukaan gelanggang atau pembuka gelanggang daripada Presiden pada pagi tadi pasti akan membangkitkan semangat ahli-ahli untuk berbahas pada hari ini. Dan hari ini berada bersama saya seorang wanita yang memang selama ini lantang membicarakan pelbagai isu baik pada politik wanita dan sebagainya, iaitu Ketua Wanita PKR sendiri Fadlina Siddiq bersama saya. Terima kasih puan kerana bersama kami pada hari ini. Jadi puan, seperti kita lihat banyak isu yang disentuh, 1 jam lebih ucapan dasar daripada Presiden. Jadi secara keseluruhannya puan, apa yang puan lihat daripada ucapan dasar tersebut? Apa input-input yang mungkin boleh diambil bukan sahaja daripada ahli namun juga oleh rakyat sekalian? Terima kasih. Saya ingat yang paling penting ucapan ini adalah ucapan yang paling dinanti-nantikan. Pertamanya kerana ini adalah pasca pemilihan parti. Yang kedua, Presiden banyak menyentuh tentang isu-isu dalaman. Pertamanya adalah kesetiaan dan keteguhan pada idealism parti. Yang kedua adalah berkaitan dengan isu-isu rakyat. Dan yang ketiga, saya ingat yang paling penting adalah menuju pilihan raya yang akan datang. Dan mesej yang paling kuat adalah merangkul semua kekuatan. Dan mesej ini memang jelas masa Kongres Wanita dan juga pemuda semalam, Angkatan Muda semalam, yang saya rasa sangat penting dan ia sinkronis dengan apa yang Presiden nyatakan pada pagi ini. Jadi puan, antara isu yang disebut hujung-hujung tadi ada disebut bahawa ada seakan-akan penegasan ataupun boleh dikatakan mungkin sedikit amaran kepada mereka yang mungkin masih lagi bertelagah. Jadi adalah beberapa isu yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi puan, sebagai kita boleh katakan orang baharu yang akan menerajui kepimpinan parti selepas ini, apa mungkin yang boleh diambil dari nasihat Datuk Seri tadi? Saya rasa itu sangat penting kerana ia telah meletakkan satu benchmark yang cukup penting dalam kita nak yang kita panggil sebagai memandu parti ini. Saya ingat mesej itu adalah tentang adab, disiplin parti ataupun jemaah yang mesti dipatuhi oleh semua orang. Dan kita dengar tadi beliau mungkin nada bergurau tapi tegas. Tak ada watikah yang akan ditandatangani sekiranya perpecahan ini terus disemarakkan dalam parti ini. Sangat mesej itu sangat kuat dan penting ketika ini. Jadi baik puan, antara isu juga yang dibangkitkan adalah isu melibatkan isu rakyat, terutamanya apabila kos sara hidup, apabila Datuk Seri sekali lagi mengulangi bahawa ketika beliau menjadi Menteri Kewangan Timbalan Perdana Menteri, apabila ada saja isu rakyat terus dibincangkan, namun sekarang setahun barulah dibincangkan. Jadi sebagai ahli baru, orang kata sebagai pejuang baru dalam PKR, apa sebenarnya
mana yang mungkin yang boleh kita ambil dan juga iktibar daripada apa yang dikatakan tadi? Saya rasa ketika ini yang kita perjuangkan adalah denyut nadi rakyat. Apa yang Presiden sebut adalah berkaitan dengan denyut nadi rakyat yang terbawah, kesengsaraan dan kemelaratan rakyat yang mesti diambil perhatian. Saya fikir Presiden juga menyentuh tentang kepimpinan kerajaan hari ini yang bagi beliau mungkin tidak kompeten untuk menyelesaikan isu-isu rakyat. Dan inilah dia tanggungjawab dan komitmen keadilan yang baru untuk bersama-sama dengan Presiden, dan ini adalah sebahagian daripada isu-isu yang akan kita juarai dalam pilihan raya yang akan datang. Okay, baik Puan, sebagai kita kata kepimpinan baru yang bakal menerjui, tak boleh kalau saya tak tanya soalan sebenarnya. Jadi Puan, mungkin inilah masa Puan untuk mungkin Puan boleh berceritakan, kita mungkin ada masa lagi panjang lagi sebenarnya. Tak kira lah, ini bukan kita cerita pilihan raya, ini kita cerita dekad akan datang, 2 dekad, 3 dekad, kerana ini adalah untuk rakyat. Jadi mungkin apakah perancangan ataupun dari pihak Puan dan juga mungkin daripada PKR sendiri selepas ini Puan? Saya ingat komitmen kita jelas. Hari ini juga tema kita adalah menjulang keadilan yang meliputi sebanyak mungkin dimensi-dimensi yang akan kita berikan tumpuan. Pengukuhan organisasi, pengukuhan idealisme, dan pastinya adalah yang terkait rapat dengan rakyat dan terus menjadi juru bicara rakyat dalam semua isu. Kehadapan saya ingat memperkuatkan organisasi ini masih dilihat visible, politik khidmat kebaktian masih dilihat juga dalam kalangan rakyat, sebab kali ini misi kita cukup jelas, pilihan raya. Okey, baik, itulah tadi Puan Fadila Siddiq seperti apa yang seperti kata. Terima kasih Puan kerana bertemu bersama kami. Seperti apa yang katakan, itulah tadi Puan Fadila Siddiq, memang dikenali sebagai seorang yang lantang, seorang yang sentiasa ada idea untuk dibangkitkan ketika bercakap, berucap dan sebagainya. Jadi itu antara apa yang dikatakan oleh ucapan dasar. Banyak sebenarnya apa yang diperkatakan. Sudah seperti saya akan bawakan sedikit demi sedikit, saya akan dengar semula sebentar lagi kerana kalau tidak silap saya lebih 1 jam 10 minit lebih kurang begitu ketika Datuk Seri Presiden berucap. Selepas ini akan ada lagi perbahasan daripada petang, daripada tengah hari sampai ke petang. Saya akan terus berada di sini untuk membawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Mungkin petang dia juga saya akan berada dalam fokus untuk menceritakan apakah pula yang mungkin dijangka berlaku pada esok dan sebagainya. Kerana di semalam ada kisahnya, hari ini pasti ada kisahnya, dan esok juga pasti ada kisah yang mungkin menutup Kongres pada tahun ini, namun akan membuka sebenarnya satu lembaran baru atau cerita baru untuk Parti Keadilan Rakyat dan juga politik serata Malaysia pada hari-hari mendatang dan juga bulan-bulan tahun-tahun mendatang juga. Jadi saya fikir buat masa ini sahaja laporan langsung saya dari IDCC Shah Alam ini. Pastinya saya akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa di semua platform Astro Awani dan juga astroawani.com. Buat masa ini kembali dulu kepada rakan setugas. Baik, terima kasih Ridauddin atas sedikit tinjauan di Kongres Nasional Keadilan ke-16 di Shah Alam.